Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. Warga pendidik disaran mendalami kemahiran pengajaran secara dalam talian yang merupakan norma baharu bidang perguruan. Jelas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, proses pendigitalan merupakan masa hadapan sistem pendidikan yang akan terus diberi perhatian kerajaan. Katanya penularan wabak COVID-19 telah banyak mengubah amalan pendidikan di Malaysia. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dijalankan secara bersemuka. Sebaliknya, guru menggunakan pelbagai kaedah lain untuk berhubung dengan pelajar. Ramai yang menggunakan aplikasi dalam talian seperti Google Classroom, Cikgu Tube dan Zoom untuk melaksanakan pembelajaran di rumah atau home-based learning. Tidak kurang juga cikgu yang menggunakan WhatsApp dan Telegram. Dan saya diberitahu ada juga cikgu yang menyampaikan latihan sukan secara online. Namun saya sedar bahawa masih ada kekangan dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian di rumah kerana tidak semua murid mempunyai akses internet yang baik. Ramai juga yang tidak memiliki peranti yang sesuai. Dan untuk pelajar dalam kumpulan ini, saya tahu cikgu telah menggunakan pelbagai kaedah lain. Beliau berucap dalam perutusan khas sempena Hari Guru di Putrajaya. Tahun ini tema sambutan Hari Guru Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baru memberi penekanan kepada peranan penting warga pendidik, memperkasa ilmu pengetahuan serta membina generasi baharu seiring falsafah pendidikan kebangsaan. Individu yang melakukan perjalanan rentas negeri tanpa kebenaran akan dikompaun. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, polis telah meningkatkan sekatan jalan raya bagi mengesan individu yang cuba melakukan perjalanan merentas negeri tanpa kebenaran. Polis sebelum ini hanya memberi nasihat dan amaran kepada individu yang berdegil melakukan perjalanan rentas negeri. Tindakan kompaun boleh dimulakan oleh pihak polis. Jadi saya haraplah tak perlulah sampai kompaun. Duit bayar kompaun tu mungkin boleh digunakan untuk perkara-perkara yang lain. Jadi yang pentingnya untuk mengelakkan diri daripada dikompaun dan sebagainya, patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Keputusan itu dibuat berikutan masih ramai yang cuba merentas negeri dengan alasan pulang ke kampung. Mengulas isu kenaikan tambang pengangkutan awam pula, Menteri Kanan Keselamatan berkata kerajaan tidak membenarkan sebarang kenaikan tambang bagi pengangkutan awam sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Larangan melibatkan semua perkhidmatan pengangkutan awam termasuk bas dan feri. Tapi bila harga minyak turun, tak ada siapa pun yang nak turunkan harga. Jadi sebab itulah mengambil pertimbangan inilah kita mengatakan bahawa kita faham mereka terpaksa membawa penumpang separuh kapasiti daripada biasa, tetapi kerugian mereka itu boleh ditampung dengan harga minyak yang rendah ketika ini. Beliau mengulas aduan kenaikan tambang feri ke Langkawi dari Kuala Kedah dan Kuala Perlis yang dilaporkan naik sebanyak RM10. Ujian saringan COVID-19 ke atas 222 ahli parlimen dan kakitangan parlimen mengesahkan mereka bebas daripada jangkitan pandemik berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, ujian tersebut dibuat sebelum persidangan Dewan Rakyat diadakan Isnin ini. Sebanyak 750 ujian saringan COVID-19 dilaksanakan dalam usaha membendung penularan COVID-19 dan sebahagian daripada amalan norma baharu. Beliau menjawab soalan mengenai perkembangan terkini ahli parlimen yang menjalani ujian saringan COVID-19. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan akan terus memantau persidangan tersebut yang dijadual berlangsung pada 18 Mei bagi mengelak sebarang risiko jangkitan. Persidangan kali ini melibatkan perasmian pembukaan dan titah ucapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah serta tiada usul lain selepas itu.
Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Kesihatan memaklumkan 73 kes COVID-19 telah pulih dan dibenarkan discharge sehingga semalam. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes pulih dan discharge sebanyak 5,512 kes atau 80.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 12 tengah hari 15 Mei, terdapat 17 kes baharu telah dilaporkan. Jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 6,872 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 1,247 kes. Ingin dimaklumkan daripada 17 kes baru yang dilaporkan, 6 adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala 11 kes adalah penularan tempatan yang melibatkan 5 bukan warga negara Malaysia. Sehingga kini terdapat 13 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 5 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Centre CPRC Kebangsaan, terdapat pertambahan satu lagi kes kematian berkaitan COVID-19. Kes kematian tersebut merupakan wanita warga negara Malaysia berumur 53 tahun yang mempunyai sejarah penyakit barah dan darah tinggi. Kerajaan Negeri Melaka akan berbincang dengan pelbagai pihak termasuk pemilik hotel dalam usaha memulihkan sektor pelancongan yang terjejas teruk kerana penularan COVID-19. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali berkata semua perkara akan dibincangkan secara terperinci termasuk pemberhentian pekerja sektor terlibat. Saya faham tourism ni mengambil masa yang agak lama untuk dipulihkan bagi ekonomi pelancongan ini. Terkesan juga kepada hotel-hotel yang terdapat di dalam Negeri Melaka. Jadi saya akan melihat kepada bagaimana kacala perberhentian itu dilaksanakan. Sudah satu memang tidak ada aliran tunai sepanjang tempoh COVID ini dan saya akan berhubung dengan Jabatan Tenaga Kerja melihat apakah kaedah yang paling sesuai untuk kalau betullah mereka ini akan diberhentikan. Sebelum ini, media melaporkan beberapa hotel ternama terpaksa ditutup kerana tiada keuntungan dicatatkan sepanjang tempoh PKP sejak 18 Mac lalu. Polis Diraja Malaysia PDRM mengingatkan bahawa penjualan mercun dan bunga api secara dalam talian tidak dibenarkan dan tertakluk kepada Akta Bahan Letupan 1957 atau Akta 207. Pengarah Pengurusan Bukit Aman, Datuk Abdul Rahim Jaafar berkata, pihaknya mendapati terdapat jualan mercun dan bunga api secara dalam talian yang tular di media sosial ketika ini. Katanya jualan bunga api perlu mendapatkan kebenaran polis bergantung kepada pematuhan syarat dan peraturan yang dikuatkuasakan. Tegas beliau, jika penjualan mercun dan bunga api dalam talian masih berterusan, polis akan mengambil tindakan mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 atau Akta 207. Ia membawa hukuman penjara 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Larangan bermain mercun telah diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 15 Februari 1995 dan larangan bermain bunga api pada 15 Mac 1995 serta masih berkuat kuasa sehingga kini. Pos Malaysia melancarkan koleksi stem edisi terhad sempena Aidilfitri memaparkan gabungan elemen seni reka Islam Arabes dan kaligrafi Kufi. Ketua Eksekutif Kumpulan Pos Malaysia, Najib Said Mat Nur menerusi satu kenyataan syarikat itu berkata, kini koleksi berkenaan boleh dibeli secara dalam talian dan jualan kaunter. Koleksi berkenaan boleh dibeli dari 13 pejabat pos besar di seluruh negara bermula esok dan dalam talian. Reka bentuk stem tersebut membawa maksud erti dan nilai perayaan hari raya seperti kemenangan menghadapi dugaan di bulan Ramadan dan keadaan yang mencabar serta kesyukuran di atas segala kurniaan semasa bulan yang mulia ini. Manakala keikhlasan mencerminkan sifat jujur di dalam semua perkara, terutama ketika berdepan tempoh sukar. Koleksi yang dicetak sebanyak 1,000 lembaran ini akan dijual pada harga RM25 dengan setiap helaian stem mempunyai nilai muka 60 sen.
Pengumpul stem dan orang ramai boleh membuka akaun deposit arahan tetap SODA untuk memudahkan pembelian koleksi stem terkini serta menikmati faedah eksklusif ditawarkan SODA. Sempena Aidilfitri, semua pelanggan diingatkan supaya mengepos bungkusan pos laju dan mail sebelum 18 Mei dan 20 Mei bagi kad ucapan Hari Raya bagi memastikan serahan dapat dilakukan sebelum Aidilfitri. Maritim Terengganu berjaya mengusir 10 bot nelayan Vietnam yang mencerobos sempadan negara bagi tempoh 11 hingga 16 Mei. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan pula, agensi berkenaan telah berjaya mengusir 50 bot nelayan Vietnam hasil maklumat komuniti maritim di negeri itu. Menurut Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ali, pihaknya menghargai maklumat disalurkan komuniti maritim seperti nelayan dalam usaha membendung pencerobohan nelayan asing. Maklumat berkenaan diterima Pusat Operasi Maritim yang kemudian menggerakkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM bagi melakukan tindakan selanjutnya. Jelas beliau, Agensi Maritim di Terengganu turut bekerjasama dengan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Tentera Udara TUDM menerusi Opnaga bagi mencegah pencerobohan sempadan perairan negara. Bagi memastikan nelayan asing tidak kembali memasuki perairan Terengganu, semua peralatan menangkap ikan akan dirampas selain bekalan ais dan air tawar akan dibuang. Bot nelayan asing kemudian diiring keluar dari perairan negara. Menjelang Hari Raya Aidilfitri ini, semua rondaan ditingkatkan bagi mengawal perairan negara. Sepanjang bulan Ramadan ini, 4 buah kapal dengan 5 bot bersama 100 anggota sentiasa memastikan perairan bebas daripada pencerobohan nelayan asing. 2 lelaki ditahan reman 2 hari bagi siasatan kes ugutan terhadap adun sidam Robert Ling Kui Yi. Kes berkenaan dipercayai mempunyai kaitan dengan pengumuman adun berkenaan keluar PKR dan menyokong Perikatan Nasional Kedah Selasa lalu. Kenyataan Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah menyebut kedua-dua suspek ditahan secara berasingan oleh pasukan Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah. Lelaki pertama berusia 39 tahun ditahan di Banting Selangor, manakala lelaki kedua berusia 23 tahun ditahan 30 minit kemudian di Langkap Perak. Polis turut merampas telefon bimbit kedua-dua lelaki terbabit. Rabu lalu, adun sidam itu membuat laporan polis selepas mendakwa menerima ugutan menerusi khidmat pesanan ringkas, panggilan telefon dan menerusi laman Facebook daripada beberapa sumber. Perkembangan luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta semua doktor dan tenaga kerja klinikal memberi perhatian kepada sindrom yang berlaku terhadap kanak-kanak dikaitkan dengan pandemik COVID-19. Ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus telah membentangkan taklimat saintifik mengenai sindrom keradangan multisistem selepas menerima laporan dari Eropah dan Amerika Utara.
Sindrom tersebut mempunyai ciri-ciri menyamai penyakit Kawasaki dan sindrom kejutan toksik. Laporan awal siasatan kes berkenaan turut menyebut sindrom tersebut kemungkinan berkaitan dengan COVID-19. Bagi WHO, pada peringkat ini sangat penting untuk mencirikan sindrom ini secara klinikal dengan segera dan berhati-hati supaya rawatan dapat disediakan kepada pesakit. Selain itu, ia penting bagi mencegah penularannya dalam kalangan kanak-kanak di seluruh dunia. Ketua Teknikal WHO, Dr. Maria Van Kerkhove pula berkata, buat masa ini ia kelihatan seperti sindrom yang jarang berlaku tetapi pakar perubatan memerlukan lebih banyak maklumat yang dikumpul secara sistematik. Jelasnya, ini kerana kanak-kanak yang positif COVID-19 menunjukkan simptom sindrom keradangan multisistem dan ada yang tidak mempunyai gejala sama. Polis Perancis berjaya menahan salah seorang daripada suspek utama pembunuhan beramai-ramai di Rwanda yang didakwa menaja gerakan genosid tersebut. Felicien Kabuga merupakan salah seorang suspek paling dikehendaki tinggal di utara Paris menggunakan identiti palsu, berjaya ditangkap selepas 25 tahun. Operasi menahan Kabuga 84 tahun dilakukan pada awal pagi, berjaya menahan suspek tanpa sebarang tentangan. Kabuga merupakan salah seorang individu paling kaya di Rwanda dan didakwa menaja gerakan genosid pada tahun 1994 terhadap etnik Tutsi. Suspek dituduh menubuhkan unit separa tentera dikenali sebagai Interahamwe yang dianggotai pelampau Hutu. Selain itu, Kabuga turut menubuhkan stesen televisyen yang melancarkan sentimen kebencian terhadap Tutsi selain mempengaruhi orang ramai membunuh etnik berkenaan. Dalam tempoh 100 hari, seramai 800,000 etnik Tutsi telah dibunuh. Sebelum menetap di Paris, beliau pernah bersembunyi di Jerman, Belgium, Kongo, Kenya dan Switzerland. Penahanan itu disambut baik Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB kerana Kabuga akan dihadap ke muka pengadilan bagi berdepan pertuduhan ke atasnya. Kerajaan dan kumpulan pemberontak Syria melaksanakan pertukaran tahanan di bandar Deir Ezzar 30 km ke utara Aleppo. Kerajaan menyerahkan 3 anggota Jabal al-Shamiyah dan seorang anggota Hayat Tahrir al-Sham, manakala pemberontak membebaskan 2 anggota Syria. Proses pertukaran tahanan dipantau oleh Pertubuhan Bulan Sabit Merah Syria yang turut membantu kedua-dua pihak bersetuju melaksanakan pertukaran berkenaan. Rundingan pembebasan berlangsung antara pejabat hal ehwal tahanan Hayat Tahrir al-Sham dan unit separa tentera Syria yang menyokong Presiden Bashar al-Assad. Menurut tahanan terlibat, mereka berharap lebih ramai tahanan akan dibebaskan menerusi rundingan kedua-dua pihak. Menurut salah seorang tahanan, Mustafa Al-Najjar, beliau ditahan tentera Syria di Kfaruma 4 bulan lalu. Dia bersyukur kerana dibebaskan berikutan situasi teruk di pusat tahanan tentera Syria. Sebaik dibebaskan, anggota pertahanan awam Syria dikenali sebagai White Helmets melakukan proses nyahkuman terhadap anggota terlibat bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Kerajaan Iran membenarkan solat sunat Aidilfitri diadakan di seluruh negara walaupun sedang berdepan ancaman penularan COVID-19. Selain itu, Tehran turut meneruskan sambutan Hari Al-Quds sedunia pada 22 Mei ini yang bertujuan menyedarkan dunia terhadap penindasan ke atas rakyat Palestin. Keputusan dibuat pada mesyuarat memerangi COVID-19 di Tehran yang dipengerusikan Presiden Hassan Rouhani. Namun, semua masjid di Iran diingatkan mengambil langkah pencegahan berdasarkan protokol kesihatan ditetapkan kerajaan. Sementara itu, perarakan Hari Al-Quds sedunia dibenarkan diadakan di Tehran menggunakan konvoi kenderaan bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Hanya bandar bebas COVID-19 dibenarkan mengadakan perarakan seperti biasa. Kerajaan Chile mengarahkan perintah berkurung dilaksanakan hari ini di Santiago selepas berlaku kenaikan mendadak kes positif COVID-19. Bagi memastikan pematuhan di bandaraya didiami 7 juta penduduk itu, kerajaan menggerakkan 14,000 anggota tentera bagi menguatkuasa perintah berkurung di Santiago. Langkah itu diambil selepas Santiago menyumbang lebih 80% daripada kes jangkitan COVID-19 di Chile.
Menteri Kesihatan Jaime Manalik merayu supaya rakyat memberi kerjasama sepenuhnya kepada usaha menyekat penularan COVID-19. Ia termasuk menggunakan pelitup hidung dan mulut serta mengamalkan penjarakan sosial selain mematuhi sepenuhnya perintah berkurung. Beliau menyifatkan situasi di Chile memasuki fasa sukar dan menuntut solidariti rakyat bagi memutuskan rantaian penularan pandemik. Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez berkata beliau akan memohon Parlimen melanjutkan perintah darurat selama sebulan bagi membendung penularan COVID-19. Sebelum ini beliau telah mendapat sokongan bagi melanjutkan perintah darurat selama 2 minggu yang berakhir 24 Mei ini. Pada Sabtu, sebanyak 102 kes kematian dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan kematian 27,563 kes selain kes positif mencecah 276,505. Dalam tempoh sebulan, Sepanyol pernah merekodkan 900 kematian dalam tempoh 24 jam sehari sebelum langkah perintah berkurung dikuatkuasakan. Proses melanjutkan perintah darurat memerlukan pengundian di Parlimen. 2 minggu lalu, Sanchez berjaya mendapatkan sokongan perlanjutan apabila membentuk pakatan dengan pemimpin Parti Sosialis dan 2 parti kecil lain. Bagaimanapun, permohonan melanjutkan perintah darurat selepas ia berakhir 24 Mei ini memberi cabaran kepada parti pemerintah Sepanyol berikutan sokongan yang semakin lemah. Sementara itu, segelintir penduduk Sepanyol mengadakan protes aman bagi membantah cara kerajaan menangani penularan pandemik COVID-19 di negara itu. Selain Madrid, ia turut diadakan di beberapa bandar lain di Sepanyol. Peserta protes menuntut Perdana Menteri Pedro Sanchez dan pemimpin sosialis meletak jawatan kerana gagal mengendalikan pandemik COVID-19 dengan baik. Selain itu, gesaan rakyat supaya menyertai protes semakin meningkat di dalam ruang siber dengan galakan mereka turun ke jalan raya bagi meningkatkan tekanan ke atas kerajaan. Mereka juga mengkritik tindakan kerajaan melonggarkan sekatan dalam kalangan sebahagian populasi Sepanyol. Antaranya membenarkan perhimpunan melibatkan 10 orang di tempat awam seperti di bar dan restoran. Sekatan tegas bagaimanapun masih dikuatkuasakan di Madrid, Valencia dan Barcelona berikutan kes penularan yang masih tinggi. Di Hong Kong pula, ancaman COVID-19 tidak menghalang gerakan demokrasi menghidupkan semula protes yang terhenti kerana penularan pandemik berkenaan. Peserta diarah berhimpun di pusat beli belah sekitar Hong Kong seperti East Point City Mall, Yoho Mall dan Newton Plaza. Menggunakan platform media sosial bagi menggerakkan protes. Seperti biasa, peserta melaungkan pelbagai slogan anti-kerajaan. Namun tidak lama selepas itu, polis mula tiba di lokasi bagi menyuraikan protes. Polis menahan 8 peserta di pusat beli belah Sung Kwan O dan berpuluh lagi di lokasi berlainan. Menurut polis, tindakan tersebut diambil kerana peserta protes tidak mematuhi arahan supaya bersurai. Berikutan itu, banyak premis perniagaan menutup kedai kerana bimbang kerosakan yang berlaku jika protes berakhir dengan keganasan. Beralih ke perkembangan sukan.
Aktiviti dan acara sukan maya terus menjadi perhatian ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Terbaharu Litar Antarabangsa Sepang SIC menjalin kerjasama dengan Cycling Selangor menganjurkan perlumbaan maya kayuhan dari rumah bersama aplikasi Zwift. Dianjurkan pada 20 Mei ini, ia bakal menarik kira-kira 100 pelumba untuk menyertainya. Selain disertai pelumba basikal ternama dan sosial, perlumbaan akan turut disertai pelumba MotoGP yang turut bergiat cergas dalam arena berbasikal iaitu Hafiz Syahrin Abdullah, Franco Morbidelli dan ramai lagi. Ini bukanlah perlumbaan maya pertama dianjurkan oleh Cycling Selangor. Sebaliknya, beberapa perlumbaan telah dianjurkan sejak PKP dilaksana yang berjaya menarik penyertaan pelbagai lapisan umur dan negara. Kepada yang ingin sertai, boleh layari Facebook Cycling Selangor. Liga Bola Sepak Jerman muncul Liga Utama Eropah yang pertama memulakan aksi selepas terhenti disebabkan penularan COVID-19. Bagaimanapun perlawanan Bundesliga ini tertaluk kepada pelbagai syarat bagi mengelak risiko jangkitan pandemik berkenaan. Liga Bola Sepak Jerman DFL berjaya meyakinkan Chancellor Angela Merkel dan Eropah bagi membenarkan perlawanan Liga disambung semula berdasarkan garis panduan norma baharu. Antaranya, perlawanan diadakan tanpa kehadiran penonton. Bagi mengurangkan risiko, pemain dan kaki tangan kelab perlu menjalani saringan dan dikuarantin menjelang perlawanan. Pasukan pula akan tiba ke stadium dengan beberapa bas bagi memastikan penjarakan sosial di dalam kenderaan. Di dalam padang, pemain diberi amaran supaya tidak memeluk rakan apabila meraikan jaringan. Jurulatih dan pemain simpanan juga mesti memakai pelitup muka. CEO Bundesliga Christian Seifert menyatakan perlawanan akan mempunyai pemandangan dan rasa berbeza. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri berita pagi. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi RTM Mobile secara percuma di Google Play atau App Store. Kami juga boleh ditonton melalui My Freeview 123. Jaga kebersihan diri, amalkan penjarakan sosial dan patuhi PKP bersyarat. Selamat Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.